Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam lagi sesi yang saya dapat siarkan secara langsung ni di Facebook page. Jadi kepada tuan dan puan semua, hari ini kita semua ada macam-macam perkara, ada macam-macam perkara, ada macam-macam rancangan yang kita dah susun. Jadi kemungkinan besar dan sebahagian besar daripada kita, terutama rakan-rakan yang ada anak-anak, ibu bapa yang sedang terlibat dengan pengurusan sekolah anak-anak. Hari ini ada lagi senarai tambahan beberapa sekolah yang diarahkan untuk ditutup. Ada yang mendapat arahan tutup seminggu, ada juga yang mendapat arahan untuk tutup selama beberapa hari. Jadi ini juga merupakan salah satu situasi semasa, kerana saya sendiri pun saya yakin ramai di antara ibu bapa di sana mendapat makluman pun agak lewat mungkin malam tadi macam tu ataupun mungkin pagi tadi. Jadi kerana masing-masing baru mendapat maklumat terkini. Jadi untuk itu tuan dan puan, sebagaimana yang kita tahu, ramai rata-rata di kalangan rakan-rakan saya yang mungkin tidak tak bersedia, sebab baru-baru ni ada yang memberitahu saya tak bersedia dengan keadaan PKP seterusnya ni. Ada yang tak bersedia, maksudnya tak sangka ataupun tak menjangkakan bahawa akan ada gelombang seterusnya. Tetapi tuan dan puan, sebagaimana yang kita ketahui kepada rakan-rakan sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, ada kebanyakan syarikat-syarikat terutama dalam beberapa industri yang memang sudah mengarahkan pekerja mereka untuk bersedia bekerja dari rumah sehingga hujung tahun. Dan ada beberapa syarikat lain pula yang sudah menyusun strategi ataupun rancangan pengurusan sumber manusia mereka, di mana mereka sudah mengarahkan ataupun sudah menambah lagi tempoh untuk cuti, bukan cuti, pekerja-pekerja kontrak, pekerja-pekerja kontrak tidak lagi disambung. Jadi dalam keadaan macam itu tuan dan puan, kita boleh kita boleh membuat persiapan bahawa keadaan semasa ini sebenarnya kita mesti menjangkakan dan mempunyai rancangan untuk menghadapi worst case scenario. Jadi ada masanya tuan dan puan, kita terduduk juga kadang-kadang kita kata dah terdiam sekejap, maksudnya kita pause. Apakah perkara-perkara tertentu yang mungkin kita perlu lakukan juga sekarang. Jadi yang itu semua keputusan masing-masing. Jadi ada beberapa orang rakan-rakan usahawan yang sudah membuat keputusan untuk terus tetap dengan apa yang mereka lakukan sekarang, tanpa perlu mengadakan perubahan-perubahan yang besar, tanpa perlu mengadakan perubahan-perubahan yang besar, dan terus menguruskan keadaan semasa. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini sebenarnya saya merujuk kepada beberapa perkara terkini yang saya sendiri belajar, daripada perbincangan bersama mentor. Saya pun ada mentor juga, saya pun ada coach juga. Perbincangan daripada mentor, coach, dan juga perbincangan ataupun kata bahan-bahannya yang dikongsikan dari masa ke semasa, serta bahan-bahan bacaan. Jadi untuk itu tuan puan, hari ini sebenarnya saya tak ada nak bawakan konten yang berbentuk teknikal. Hari Khamis sahaja, insyaAllah. Hari Khamis kita akan bercakap tentang pengurusan bisnes dengan lesen enterprise secara teknikalnya. Tapi hari ini, sebagaimana yang saya ada tulis description di atas video ini hari ini, iaitu tentang 12 poin apabila kita menghadapi situasi. 12 poin ataupun 12 perkara lah, 12 perkara yang kita kena lihat semula apabila kita ada situasi-situasi yang kita lalui, ataupun kita kata krisis, ataupun kita kata, saya maksudkan situasi ni, maksudnya orang kata masalah yang berbentuk kegagalan, masalah yang berbentuk rejection, ataupun senang ceritanya sama ada situasi kita tu berbentuk menghadapi krisis, ataupun kita kata senang menghadapi kegagalan. Ada masa-masa kita gagal kan, ada masa-masa benda yang kita buat tu kita tak jangka lah. Kita kata kita buat, kita nak dapat A, tiba-tiba kita dapat B. Kadang-kadang kita jangka kita dapat A, tiba-tiba kita dapat C. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya bagi kita satu kegagalan. Jadi sebab kita kata okey, kejayaan subjektif, kegagalan pun subjektif. Kita pun cakap kita tak gagal sebenarnya, kita hanya belajar.
Macam-macam lah kita cakap untuk memujuk hati kita kan. Tetapi sebenarnya hakikatnya ada perkara-perkara kalau kita ni sebagai seorang ketua lah, sama ada ketua departmen ke, ketua unit ke, CEO ke, usahawan ke, macam mana sekalipun, ada perkara-perkara tu sebenarnya kita kata ia memang satu perkara yang kita gagal lah, kita fail. Kita nak dapat A tapi dapat B. Maksudnya kita fail untuk dapat A. Dia macam tu. Bukan kita fail sebab kita gagal. Tak. Jadi ada perkara-perkara yang perlu kita lihat. Apa yang perlu kita, apa yang boleh kita lakukan bila kita menghadapi situasi ni. Jadi dari beberapa perbincangan dan juga beberapa bahan bacaan saya kumpulkan. Dan saya dapati ada 12 poin yang saya nak ekstrak, saya nak ambil ni. Ada 12 poin yang cukup menarik, yang cukup menarik dibincangkan dalam salah satu sesi bersama bersama usahawan. Dan sebenarnya poin-poin ni tuan-tuan kalau baca-baca buku pun semua ada tapi saya nak bawa lah hari ni kepada perbincangan santai. Jadi mungkin tuan-tuan kan sambil-sambil tengah menaik tu kan, kalau tuan-tuan tak tengok video ni pun sambil-sambil menaik tu tuan boleh on kan sahaja, boleh klik play tu. Jadi tuan-tuan akan dapat dengar lah saya punya perbincangan ni. Jadi kepada tuan dan puan yang berkesempatan, saya ucapkan terima kasih. Encik Fatihi yang berkesempatan, yang mungkin ada setengah-setengah daripada tuan dan puan yang puan cakap ni lalu ni notification dari page ni lalu Jadi sebelum saya teruskan ni, sebab macam banyak lah 12 poin tu kan, tapi sebenarnya poin ni simple-simple saja Jadi sebelum saya teruskan, ada beberapa pertanyaan ramai rakan-rakan terutama rakan-rakan usahawan tanya, Puan Min, apa yang menyebabkan kita perlu selalu buat live ni? Kenapa nak buat selalu live, kemudian nak kena buat selalu posting, terutamanya di page. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada ramai tak ramai lah, tapi saya nampak ada beberapa individu ataupun beberapa usahawan kalau Puan Ainun tu tak payah sebut lah sebab semua orang memang follow beliau. Ada beberapa yang lain itu memang dah mula lebih banyak aktif di page. Jadi sebenarnya tuan dan puan, Facebook sekarang memang ada banyak apa orang kata penyusunan di mana di page dia dah susun macam bila kita masuk page tu dah jadi macam akaun personal, dia punya setting tu dia dah susun kan. Jadi dia memang menggalakkan orang gunakan page kerana dekat page tu dia dah letakkan beberapa ciri-ciri atau beberapa cara bagaimana untuk pengguna-pengguna Facebook monetize. Jadi maksudnya macam mana kalau kita gunakan Facebook page itu dan kita dapat menjana pendapatan. Jadi antara yang popular gamers lah tuan-tuan puan, gaming streamers. Maksudnya mana-mana individu yang memang selalu main game, sama ada PUBG sama ada orang kata PlayStation yang dia main dan dia streamkan secara online. Kalau dekat Malaysia ni memang popular Facebook lah. Rupa-rupanya kalau tuan-tuan tengok lah, kalau dekat Facebook dia memang ada satu bahagian tu, kalau dekat kotak atas tu ada gambar home, ada gambar TV macam tu, ada satu gambar group, ada satu lagi gambar square tu kan, yang itu untuk gaming. Jadi yang gaming tu sebenarnya ramai streamers yang memang bila dia main game dan dia stream online dia live, sama ada sehari, tiap hari 3 ke 6 jam macam tu, dan mereka sebenarnya ada kriteria-kriteria yang Facebook dah tetapkan untuk dia monetize. Jadi nanti tuan-tuan boleh tengok lah, sebab ini zaman sekarang ni orang kata itu adalah antara cara ataupun antara perkara-perkara yang orang kata pendapatan secara online, side hustle. Ada setengah tu memang side hustle, tapi ada setengah streamers online memang buat full time. Jadi tuan-tuan boleh buat research sikit lah kalau nak tengok keadaan tu macam mana. Tetapi tak semua benda tu bukanlah satu bisnes macam tuan-tuan kata nak buat bisnes. Tetapi bila stream live tu tadi ataupun kita punya page itu memenuhi kriteria tertentu, memang Facebook akan memberi laluan untuk kita monetize, untuk kita buat duit. Dia tak adalah nak bisnes bersyarikat besar-besar macam tu, tak. Tetapi secara individu itu mungkin atas faktor-faktor tertentu nanti yang kita perlu secara online untuk menjana pendapatan. Jadi itu terpulang lah tapi saya nak membawa kepada perbincangan yang berbeza sedikit supaya kita kata kita tak ada lagi tertanya-tanya kenapa orang berada di social media, kenapa orang kena buat live kerana dia ada banyak tujuan. Ada yang setengah tu memang nak monetize daripada page, ada setengah tu memang menjual, memang dia buat kedai. Salah satunya kalau tuan-tuan rajin follow, yang saya sebenarnya saya follow tu, saya masuk tu kadang-kadang untuk belajar satu dan untuk
sama-sama seronok, sama-sama. Kadang-kadang kita perlu ada satu keseronokan tuan dan puan. Jadi bila kita kata online tak jumpa orang macam mana kan. Jadi salah satunya sesi live yang seronok gembira seronok gembira dan dia menjual, tak kira lah kita beli ke tidak, ialah Abang Brian. Nanti tuan dan puan tengok kerana dia ada satu lagi channel yang dia buka, Easy Mall tak silap saya adalah sambil masak dia jual barang-barang periuk pinggan mangkuk jadi sebenarnya ada banyak lagi, cuma yang saya sebut beberapa ni adalah antara yang saya sekali-sekala memang saya masuk dan lihat untuk dua tujuan. Satu memang untuk pembelajaran, satu adalah untuk personal research, sebab saya ni curious, saya kadang-kadang nak tahu. Kalau macam gamers pula tuan dan puan, saya mula orang kata saya tengok cara-cara, kemudian ada pakcik gaming, ada makcik gaming, macam-macam Jadi antaranya yang saya awal-awal follow tu adalah anak saudara saya sendiri, iaitu Rashdan. Jadi tuan dan puan boleh juga jenguk dia punya page tu, Norman TV.96. Jadi itu pun di kalangan anak-anak muda. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, bagi saya bila kita bukan kita nak buang masa, sebab saya bukannya hari-hari masuk bukannya hari-hari tengok pakcik gaming, Pak Duan gaming, Norman TV tu tidak tetapi dalam seminggu tu memang ada beberapa jam yang saya gunakan untuk saya pelajari apakah keadaan-keadaan semasa. Macam live Abang Brian tu pun, ataupun Easy Mall tu, saya tak ada tengok tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tidak. Jadi biasanya dia macam ada interval, kadang-kadang 2-3 bulan sekali, memang dalam bulan yang ketiga baru saya masuk. Jadi inilah tuan dan puan, kita kata ada banyak lah jadual-jadual yang kita kena susun, dan pada masa yang sama kita punya kehidupan peribadi pun kena diteruskan juga. Jadi baik, saya berbalik kepada 12 poin tadi tu kan, 12 poin tu tadi. Jadi hari ni bila tuan dan puan nampak, bila saya ada Facebook live, kemudian saya ada pause, saya ada berhenti sekejap, itu pun sebenarnya adalah antara salah satu orang kata test and measure. Ada benda-benda saya test, kemudian saya akan tengok. Itu kadang-kadang tuan dan puan, ada bulan tertentu memang saya stop, ada bulan tertentu saya sekali-sekala buat. Masih dalam fasa orang kata experimenting. Jadi biasalah kita bermula dengan apa yang ada. Jadi kepada follower page ni sekurang-kurangnya tuan dan puan, saya doakan supaya ada manfaat lah you can pick up here and there, insya-Allah there will be something that useful and meaningful that you can use. Alright, okay. Jadi tentang 12 poin ni tadi kan tuan dan puan, sebenarnya ada apa orang cakap, ada bahan-bahan bacaan yang saya yang saya jumpa dan juga yang digunakan untuk sama-sama belajar dengan menti, kadang-kadang buat discussion dengan usahawan lain jadi antaranya itulah perkara-perkara. Jadi yang pertama sekali daripada 12 poin tu, poin yang pertama adalah kita jangan terlalu yakin dengan kita punya kepentingan. Jadi kadang-kadang kita kata, apabila kita kata kita gagal ataupun kita ada masalah satu krisis, jadi kita janganlah kita yakin sangat dengan kepentingan yang kita rasa penting. Jadi waktu tu contoh kita kata ini sangat penting ini sangat penting kita mesti kekalkan jualan contoh. Jadi bila kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kita gagal ataupun kita kata tak mencapai apa yang kita nakkan untuk bisnes atau syarikat kita, kita tahu bahawa skill penting. Jadi kita macam okey, sebab saya tak cukup lah kita gagal jadi kita jangan overly confidence, kita terlampau sangat. Orang kita macam taksub kan taksub dengan sale taksub dengan marketing, taksub dengan HR contohlah kan. Jadi poin yang pertama sekali, jangan terlalu yakin dengan kita punya kepentingan yang kita rasa penting secara peribadi Okey, yang kedua, kalau kita dah set satu peraturan contoh jangan anggap kita ni sebab saya owner, sebab saya CEO, so saya tak kenalah, maksudnya saya kalis. Katalah contoh kalau staff kata kalau macam dalam kumpulan kita tu, kalau staff kita tu okey dia buat salah, kita keluarkan surat disiplin. Kita buat salah yang sama, kita buat tak tahu je. Sebab kita rasa, kita kata kita ni accepted. Jadi dalam syarikat kita tu, kita sebenarnya menjadikan diri kita ni macam orang kayangan lah. Yang kita duk mengata yang kita banyak duk kata orang kat luar tu kan, ni orang kayangan, ni orang marhan, ni orang biasa-biasa saya bukan siapa-siapa Jadi bila dalam keadaan itu, bila kita sebagai ketua, sama ada kita CEO ke, kita usahawan ke, ketua department ke kan, kalau kita ni macam kebal kalau orang lain lambat kena potong gaji, kita lambat tak apalah contoh.
Jadi bila kita letakkan macam tu, bila kita fikir macam tu, kita akan jadi satu orang kata orang tak suka lah sebagai ketua tu. Jadi bila kita ada krisis ke, kita ada kegagalan dalam apa yang kita buat tu, ini adalah antara poin-poin poin-poin supaya kita ingat jangan kita ada this karakter. Jangan kita ada mana-mana karakter tu tadilah. Yang pertama, kita confident apa yang kita rasa penting, itulah yang penting. Yang kedua, disebabkan kita ketua, kita ada kekebalan. Kita ada exception of the rule. Kalau peraturan tu cakap 2, kita tak apa. Orang lain kena ikut 2. Kita tak apa. Kita 1 boleh, 10 boleh, 100 boleh. Jadi ini semua kita kena buang. Okey, yang ketiga, kita tak boleh nak buat benda tu hanya untuk memuaskan kita saja. Contoh kan, kita kata, orang usahawan lain semua guna FBX lah. Kita kena guna FBS lah, sebab saya kena at par dengan usahawan-usahawan lain. Usahawan lain semua jadi ada coach lah, usahawan ni pun ada mentor lah, saya kena ada lah coach dengan mentor. Jadi bila kita buat keputusan tu hanya untuk memuaskan, just to please ourselves, then you are going to become a jerk. Jadi kalau kita hanya buat tu perkara-perkara tu, bila kita ada situasi-situasi macam ni, kita ada karakter macam itu, memang kita akan dikategorikan sebagai tak disukai lah sebagai ketua tu. Jadi sebab kita nak memuaskan hati kita je, kita nak memuaskan diri kita, kita tak fikir orang lain. Itu poinnya. Yang keempat. Yang kelima, tepati janji. Jangan mungkir janji. Kalau katalah contoh memang dah janji, okey, profit tahun 2020 kita akan kongsikan, contoh 10% akan kita bahagikan kepada staff. Tiba-tiba masuk tahun 2021, keadaan jadi semakin tak bagus. Maksudnya kita ingat PKP dah okey, rupanya tak okey lagi ni. Tak jadilah bagi. Hari tu janji 10% tak boleh. So explain kat sah, kita tak boleh nak bagi, nak kongsi 10% profit tu sebab keadaan syarikat ni macam ni sekarang. Kita dah tak, kita break our word lah. We break our promise in that sense. Jadi jangan cakap, sebaik-baiknya, paling bagus kita kata apa perkara yang macam tu, kita apa yang kita dah janji tu kita buat. Jadi mungkin dia tu lambat, atau mungkin kita kata bagi sikit dulu. Yang itu perbincangan lain cerita. Tetapi jangan sampai kita kata kita tak menunaikan apa yang kita janji tadi. Yang seterusnya, yang kelima, biarlah kita kekal jujur. Kita kekal jujur. Jadi kalau kata macam contohlah kan, yang kita kena declare tax dalam keadaan tertentu sebenarnya saya pun ada isu tax ni, tapi sebab lambat jadi respon daripada LHDN tak ada lagi ni. Kalau berlanjutan sampai hujung tahun, maksudnya 2 tahun kes saya tu tergantung Jadi nak macam mana, tapi yang penting kita kata kita jujur. Jadi kalau memang kita kata memang profit kita dah susun, kita dah buat adjustment kita dah susun, tapi masih lagi profit kita tu contohlah tax yang kita kira-kira tax tu kena juga 30,000, tax tu kena juga 50,000. Dah tak boleh dah nak susun. Jadi kita jujur, declare lah saja. Macam mana nak bayar tu nanti kita usahawan, kita fikirlah apa jalan ni. Jadi tuan-tuan puan, jujurlah. Itu saya bagi contoh aja. Ada banyak lagi situasi yang mana kita kata kita kena jujur, walaupun kita kata waktu tu kita mengalami kegagalan, kita mengalami krisis, kita jujurlah, kita sentiasa jujur. Jadi yang seterusnya, yang keenam, jangan jadi seorang yang kejam. Jadi kadang-kadang kita kata macam mana, bukan kejam puan, kita memang kena buang staff. Jadi biasanya kita kata ada alternatif lain mungkin kita kata bukan buang, tetapi kita kata orang kata bagi pilihan. Adakah ada susunan-susunan atau cara kerja lain yang kita boleh buat. Kalau macam memang kita kata dia ni memang ada masalah ke apa, itu lain tuan-tuan puan. Jadi maksudnya janganlah kejam. Saya berkenalan dengan seorang rakan ni, saya ambil kelas online sebenarnya. Jadi saya berkenalan dengan seorang rakan dalam kelas online tu. Beliau bekerja di sebuah syarikat lah, syarikat telco Jadi daripada Januari sampai Mac masuk, sebenarnya daripada tahun lepas lagi, dia terpaksa buat kerja untuk 3 orang. Jadi dia punya kerja tu ada shift, kena pergi site, kena keluar apa semua sampai ke tahap tuan-tuan puan, dia kata dia sampai stres, depressed, ambil medication, sampai kena masuk hospital kerana arahan majikan. Jadi ialah pada waktu itu saya kira beliau memerlukan income dah ada family, ada anak-anak semua, dia perlu income. Jadi buatlah kerja tu juga. Tapi selepas dia dah 2-3 kali masuk hospital tu,
dia ceritalah, dia bagi tahu, dia dah bagi tahu dekat bos dia tak boleh buat sampai banyak-banyak shift. Jadi dia hanya boleh buat maksimum shift yang sepatutnya untuk satu orang pekerja. Dia tak boleh take untuk take up skop kerja untuk 3 orang, dia dah tak boleh. Jadi bila saya dengar tu, saya kata Allahu Akbar. Kita yang seronok, bukanlah seronok, maksudnya kita yang guna internet, kita yang pakai telefon, di belakang tu ada ramai lagi sebenarnya kawan-kawan kita yang bekerja keras, bertungkus lumus untuk memastikan semuanya ada, walaupun internet kita tak, yelah masih ada masalah here and there kan. Tapi bila dengar macam tu, saya kata masih ada juga syarikat-syarikat yang ataupun majikan yang agak kejam lah, kejam kepada pekerja. Tapi kita tak tahu situasinya, mungkin kejam itu sebab dah tak ada orang, mungkin, ataupun memang kepakaran tu hanya pada dia. Tapi kasihanlah tuan dan puan, kalau macam kita majikan ataupun kita CEO ke, kita usahawan, kalau kita kata memang kita terpaksa perah habis sekalipun staff kita tu berpada-pada, jangan kejam sangat. Jadi kadang-kadang mungkin kita kata dah tak dapat nak buat sale, kita macam saya cakap lah, patutnya sale 10,000 tapi kita dapat 1,000 je, maksudnya kita gagal untuk dapat sale 10,000, macam tu. Jadi bila kita kejam macam itu bukanlah satu pendekatan yang baik apabila kita ada dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau dalam keadaan baik pun tak boleh sebenarnya nak kejam-kejam ni, kan. Alright. Okey, yang ketujuh, yang ketujuh, kita elakkan, kita janganlah buat, kita jangan buat untuk kita sentiasa mengenakan orang. Kita nak kenakan orang. Jadi kadang-kadang kan, tak nampak macam sekarang kan, kita tak jumpa orang tapi kita online kan, asyik nak kenakan orang aja. Jadi kita tengok kat Facebook kan, kita nampak sikit, lepas tu kita komen, nak kenakan dia. Bagi kita nak usik-usik. Ini poin yang ketujuh. Alah puan, saya nak usik dia je. Betul, usik-usik, tapi sebenarnya kita sindir dia, macam kita nak test dia, kita nak provoke dia. Yang mana tak payahlah puan. Tak payah buat macam tu. Maksudnya bila dalam keadaan tertentu, contoh mungkin kawan tu tengah stres kan, so dia tulis something dekat Facebook tu. Kalau kita rasa tak sesuai, tak payahlah komen, scroll sajalah. Kalau rasa macam dia ni teruklah anti-vaksin sangatlah, saya tak sukalah dengan dia, contohlah kan, boleh saja unfriend ataupun snooze sajalah. Tak ada masalah, daripada kita type nak provoke dia, nak cakap-cakap lagi kan. Kalau kita kata kita nak educate kan, kita gunakanlah kita punya personal wall, ataupun kita guna page kita. Jadi kita sampaikan maklumat-maklumat tu, kita educate. Jadi kita tak perlulah orang kata nak orang cakap nak kenakan semua orang. Walaupun betul lah tu, ada perkara-perkara kalau betul-betul yang menyalahi, contohlah kalau ada perkara-perkara yang betul-betul menyalahi, salah di sisi undang-undang, memang tidak kena dengan norma masyarakat, kita bolehlah orang kata buat laporan-laporan tertentu, ataupun orang cakap buat ala-ala press conference. Bolehlah buat macam gitu kan, tetapi tidaklah bertujuannya untuk kita nak kenakan orang aja kan. Kerja kita asyik nak kenakan orang, itu adalah satu karakter yang kita kata tak bolehlah diterima dalam semua keadaan. Especially kalau dalam keadaan yang kita sukar ni, kita nak salahkan staff ni, kita salahkan staff tu, kita salahkan kawan kita salahkan partner kita. Bila kita asyik nak kenakan orang, maksudnya kita kenakan orang tu macam seolah nak mencari salah. Jadi yang itu adalah keadaan yang apabila kita ada masalah tu, kita elakkanlah. Jadi seterusnya yang ke-8, kita elakkanlah daripada meninggikan suara. Kalau dalam konteks online tuan dan puan, kita kata meninggikan suara tu macam mana? Maksudnya posting kita tu keras dan kasar. Keras dan kasar, kita punya tulisan, kita punya posting. Kalau kita cakap macam ni, mungkin kita akan terjerit-jerit kan. Kita kata apalah, kita jerit. Bila kita marah tu kita terjerit, atau bila kita tegur tu kita terjerit. Mungkin keadaannya macam itu. Tapi kalau secara online kita lihat adalah bahasa yang kita tulis tu. Adakah bahasa tu bahasa marah-marah, bahasa menyindir-nyindir, bahasa kutuk-kutuk. Jadi kita kata, kalau dalam keadaan apapun, macam keadaan sekarang mungkin stres ke, depress ke, apa sekalipun, kita kena avoid ni, kita janganlah buat ni, kita jangan buat ni. Okey, itu yang ke-8. Yang ke-9 tuan dan puan, berhenti memalukan orang lain. Kadang-kadang kita kata, contohlah kita dah gagal dalam satu benda, jadi tapi kita nampak ada orang lain, jadi kita malukan dia. Macam alah saya tahu dia beli baju tu, contohlah alah saya tahu dia beli baju tu, alah harga RM5 je dekat bundle, contoh. Apa tujuan kita cakap macam tu? Maksudnya kalau dia beli kat bundle ke, dia beli kat KLCC ke, dia beli kat Harrods ke, dia beli dekat
apa orang cakap, Tesco ke, itu hak dia kan, contoh. Jadi kenapa kita nak malukan dia dengan kenapa tujuan kita nak merendah-rendahkan? Alah, tahulah yang dipakai tu baju bandel je tu, aku boleh tahu harga dia dah RM5 macam tu. Jadi apa sebenarnya tujuan itu kita buat tu kalau tidak kerana untuk memalukan dia? Jadi ada benda-benda yang kita buat tu kadang-kadang kita rasa gurauan tetapi kita tak perasan sebenarnya kita dah memalukan orang lain. Jadi ini adalah antara poin-poin yang kita kata bila dalam keadaan tertentu tuan-tuan puan, kita jadi kadang-kadang kita rasa kita down jadi kita nak have fun, kita nak seronok-seronok, jadi kita buat-buat tu, kita tak perasan sebenarnya kita dah memalukan orang. Bila kita buat macam tu, kita jadi masuk dalam karakter yang tidak disukai dan perlahan-lahan kita akan nampak kesannya. Okey, yang ke-10 tuan-tuan puan. Bila kita dalam keadaan sukar, jangan jadi orang kata jangan bunuh kawan kita. Jangan bunuh kawan kita, jangan bunuh ahli tim kita. Maksudnya bila kita kata kita ada dalam satu kegagalan tu, yalah benda tu berlaku, kita putuskan untuk tidak lagi menjadikan dia sebagai salah satu rakan sediada. Itu satu contoh lah. Tapi ada setengah keadaan tuan-tuan puan memang kita menjauhkan diri. Memang ada keadaan tertentu kita menjauhkan diri. Contoh, kita dahlah dalam keadaan gagal, kita dahlah dalam keadaan susah, tapi ada lagi orang sekeliling kita tu yang nak ambil advantage, yang nak gunakan kita lagi dengan keadaan kita tu, nak gunakan kita lagi. Jadi kita kata enough is enough, I'm not going to say yes to this person, I'm going to move away. Yang itu kita bukan kill, kita meninggalkan dia. Kita menjauhkan diri tu, kita meninggalkan dia. Kalau kita kata bila orang tu dah menyokong kita, kita bunuh dia tu, maksudnya kita menjadikan dia musuh pula. Daripada supporter kita, daripada kawan kita, kita dah jadikan dia musuh, kita dah jadikan dia enemy. Itu maksudnya. Jadi kalau dalam keadaan meskipun kita gagal, dalam keadaan kita krisis, kita susah sekalipun, kalau kita terpaksa berpisah, kita dissociate. Kalau kita menjauhkan diri, kita tak perlu nak bunuh tu. Maksudnya sebagai contoh, kita sampai nak mengutuk dia, mengata dia, menyebarkan keburukan dia. Sebab masing-masing adalah benda yang baik, benda yang buruk. Tuan-tuan puan, saya pun tak sempurna. Ada juga saya punya kelemahan, ada juga saya punya keburukan. Jadi perkara-perkara macam itu yang bila kita kata kita jadi ketua, terutamanya kalau macam kita jadi usahawan, kita jadi CEO, ini adalah cabaran-cabaran kita. Jadi poin ni yang saya kongsikan ni sebenarnya adalah benda-benda yang saya sendiri belajar dan saya nak praktiskan ni, nak buang semua ni, tak nak buat. Tetapi along the way tu kadang-kadang kita ada buat silap. Asalkan kita sedar, asalkan kita tahu perkara itu silap, insya-Allah tuan-tuan puan, kita akan sentiasa berada di jalan yang betul. Okey, itu yang ke-10 kan? Okey, yang ke-11. Jangan sombong. Tapi yalah orang kata arrogant arrogant dengan confidence. Kadang-kadang kita confident. Saya ada jumpa banyak kawan-kawan saya, tak ramai lah, ada sedikit lah kawan-kawan yang berada di LinkedIn terutamanya. Bila kita duduk dekat dalam grup LinkedIn tu, kita bacalah posting-posting. Ada banyak yang bagus-bagus, ada banyak informasi, tetapi ada juga banyak sebenarnya bila kita baca tu, dia sangat berada di orang kata grey area. Kita baca sekali nampak macam belagak, bila kita baca sekali bukan, sebenarnya dia ni confident dengan apa yang dia cakap. Jadi tuan-tuan, susah kita sebenarnya nak bezakan, dia ni cakap benda ni sebab dia belagak ke sebab benda ni memang dia cakap dengan confident ni. Kadang-kadang kita kata, alah dia ni belagak lah kan. Jadi sebenarnya bila dengar balik, dia bukan belagak, dia cuma sangat yakin dengan apa yang dia cakap tu. Tapi apa-apa pun tuan-tuan puan, lihatlah apa sebenarnya definisi arrogant tu ataupun belagak tu tadi. Belagak lah dalam bahasa kita kan, belagak ataupun arrogant tu tadi, dan kita jauhi. Saya sendiri pun sedang orang kata menelusuri, melihat semula apakah ada perkara-perkara yang bila kita buat tu nampak you sounds arrogant or you sounds very confident. Itu kebaikannya kalau macam kadang-kadang kita bercakap-cakap, kita replay, kita dengar balik, ataupun macam ni kan, kita buat video lepas tu kita dengar balik. Jadi dia kadang-kadang kita tak berapa perasan sama ada benda tu arrogance atau benda tu confidence.
Tapi dalam keadaan apa-apa pun, sama ada dalam keadaan kita gagal, dalam keadaan kita sukar, elakkan. Tak payahlah kita nak berlagak, tak payah kita nak arrogant. Contohlah kata, masa PKP tahun lepas, 1 setah pun aku tak buang. Betul lah tu tapi bila kita cakap macam tu, apa tujuan kita cakap macam tu? Dan cara kita cakap tu macam tu, apakah dia menunjukkan kita seorang yang confident sebagai ketua, ataupun dia menunjukkan kita seorang yang arrogant, belagak? Yelah, tak buang staff, okey lah. Ataupun kita kata, saya buat ni semua tak ada tujuan lain, lillahi ta'ala, kerana Allah. Kadang-kadang benda tu betul lah tuan dan puan kan. Tapi bila kita ada perkara yang kita buat tu, yang kita cakap tu, ataupun yang kita bentangkan itu, adakah dia menjadikan persepsi ataupun pandangan tu kita tak boleh nak kawal. Tapi kita kena kawal apa yang kita buat. Kita tak boleh kawal orang nak kata kita belagak, tapi kita kena kawal tindakan kita ataupun cara kita supaya orang tu taklah semuanya cakap kita belagak tadi. Itu kalau orang kata kita bincangkan, banyak lagi perkara yang kita boleh bincang antara arrogant dengan confidence. Tapi in whatever situation, especially in crisis and failure, when you are facing crisis and failure, don't be arrogant. Don't be arrogant. Yelah kan cakap, kita orang sepanjang tahun kita orang boleh survive sebab kita orang ada saving. Kita orang punya cash reserve 1 juta, so kita orang tak ada masalah. Jadi what is the point of saying that? Are you trying to be arrogant, or you are telling us that you are confident with what you do? Dia macam itulah Alright. Okay, yang terakhir sekali, yang ke-12 adalah tuan dan puan, jangan jadi tak baik. Jangan jadi baik dalam keadaan, jangan jadi semakin baik. Jangan jadi semakin baik jangan jadi semakin baik untuk buat tak baik. Apabila kita kata kita dalam keadaan krisis kan, jadi kadang-kadang kita chaos, kita haywire, banyak benda kita buat. Jadi kita tak perasan ataupun kita kata tanpa sedar, kita terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Jadi bila kita sentiasa buat perkara tak baik, kita jadi sangat bagus dalam perkara yang tak baik itu. We become so good in becoming a bad person. Dia macam tu. Jadi itulah, itu yang ke-12, yang terakhir sekali. Janganlah kita jadi tak baik. Jadi tuan dan puan, sebenarnya kan dalam tempoh Ramadan ni, terutamanya sekarang ni, saya sebenarnya ada banyak alhamdulillah, tahun ini saya ada banyak perkara-perkara, bukan perkara baru, tetapi mempelajari semula, saya review semula dan saya lihat semula apakah perkara-perkara yang biasa saya buat sebelum ni, yang saya dah buat sebelum ni yang perlu dibaiki semula, yang perlu diperbaiki, yang perlu diubah, ataupun yang perlu ditambah baik. Jadi pada masa yang sama dengan ada pembelajaran online jadi sepanjang tahun ni, tahun 2021 ni, sebenarnya saya ada 3 program penuh sebenarnya. Jadi satu program memang setahun, satu program lagi memang 6 bulan. Jadi penuh lah. Jadi ada 3 program pembelajaran secara online sepenuhnya. Jadi yang selebihnya tu sikit-sikit lah. Kalau macam tuan dan puan ada buat live, saya join. Kadang-kadang tuan dan puan ada buat kelas, ada buat sesi-sesi webinar tu, ada yang saya join. Jadi yang macam tu lah, pembelajarannya macam tu adalah jenis yang impromptu. Bila ada kosong saya masuk. Tapi yang ini yang memang komitmen setahun. Ada 3 satu memang program yang 12 bulan, satu lagi program 6 bulan, kemudian program lain pula 6 bulan. Jadi dalam keadaan itu tuan dan puan, saya sendiri banyak buat review. Macam saya selalu kempen pada tuan dan puan kan, buat business review. Buat business review. Jadi pada masa yang sama, saya sendiri sebenarnya review bagaimana cara saya buat. Saya ada revise banyak benda, dan alhamdulillah mana-mana yang baik itu tuan dan puan saya teruskan, mana-mana yang kurang tak sesuai itu semua saya ada tinggalkanlah, beberapa perkara itu saya ada tinggalkan. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam kali ni kan saya dah bincanglah 12 poin tu tadi. Ada 12 poin sebenarnya macam banyak, tapi benda tu sebenarnya sikit-sikit, ringkas-ringkas. Jadi yang pertama sekali kita kata, bila dalam keadaan sukar tu, kita jangan terlalu yakin dengan apa yang kita rasa penting tu tadi. Yang kedua, jangan jadikan diri kita kebal dengan peraturan dengan peraturan yang ada, termasuk peraturan yang kita cipta sendiri dalam syarikat lah. Jadi yang ketiga, jangan hanya buat benda yang menyukakan diri kita. Yang keempat,
keep your promise, maksudnya tepati janji. Yang kelima, sentiasa jujur. Yang keenam, janganlah jadi kejam. Jangan kejam. Yang ketujuh, jangan kenakan orang, jangan buat orang, jangan kenakan orang. Yang ke-8, jangan jerit, jangan sumpah-sumpah seranah orang, ya. Yang itu yang ke-8. Yang ke-9, jangan malukan orang lain. Yang ke-10, jangan tukarkan penyokong-penyokong kita ataupun kawan-kawan kita kepada puan cakap, kepada musuh. Jangan jadikan kawan, jangan jadikan partner, jangan jadikan siapa tu tadi, supporters kita tadi, penyokong kita tu menjadi musuh kita, jangan. Okey. Kemudian jangan belagak lah. Yang saya sebut tadi kan, arrogance and confidence. Jangan belagak, elakkan. Dan akhir sekali, janganlah kita jadi buruk, jadi orang jahat lah. Don't try to be good at being bad. Don't try to be good at being bad. Jadi janganlah kita jadi orang yang bagus dalam melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi untuk itu tuan dan puan, jadi ada perkara jangan banyak. Sebenarnya 12 ni adalah poin yang kita kata jangan buat, jangan buat. Tetapi ada ayat-ayat tu yang saya tukarkan jadi positif lah, supaya kita mudah untuk kita kata digest dia. Sebab orang kata, oh negatif-negatif ni bila kita kata jangan-jangan ni, nanti orang tak ingat. Sebenarnya tak, bila kita kata jangan tu maksudnya dia adalah emphasis perkara yang kita tekankan. Jangan marah. Jadi maksudnya kita tekankan jangan marah. Kata jadi itu adalah alhamdulillah antara 12 perkara sebenarnya tuan dan puan yang saya pelajari daripada beberapa bahan bacaan dan juga perbincangan bersama usahawan-usahawan lain. Jadi untuk itu tuan dan puan, untuk apa orang cakap, untuk kita meneruskan apa yang kita rancang, dan ramai yang dah sebut kita akan menjangkakan gelombang yang seterusnya yang perlu kita lalui dalam tempoh fasa pandemik, fasa COVID ni semua tuan dan puan. Jadi kita bersedialah, kita kena sentiasa bersedia. Bulan ni sahaja saya ada bercakap dengan beberapa usahawan yang tidak menjangkakan. Saya kata macam mana boleh tak jangka? Benda ni kita dah discuss banyak kali. Sebenarnya kita dah discuss banyak kali. Macam saya sendiri sentiasa mengulang-ulang supaya kita bersedia, kerana keadaan semasa, keadaan ekonomi sosial kita ni, sama ada di Malaysia atau seluruh negara, sebenarnya akan mengambil masa yang panjang untuk pulih, dan kita tak tahu in between tu. Memang dah sebut ramai yang apa orang cakap otai-otai ataupun orang lama memang banyak kali sebut, dah ingatkan kita. Cuma kita ni kadang-kadang terlupa. Sebab kita tengok 2-3 bulan ni okey, kita pun dah syok, dah seronok, kita lupa. Kita tak berjaga-jaga. Contoh, itulah yang kata kena sentiasa saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Jadi untuk itu tuan dan puan, jadi insya-Allah nanti jam 2 petang saya akan live sekali lagi bersama Puan Farida. Kali ini kami akan kongsikan bagaimana bisnes yang pertama ataupun aktiviti perniagaan transaksi yang pertama yang pernah kami experience masing-masing lah. Saya akan cerita pengalaman saya, Puan Farida akan ceritakan pengalaman beliau. Jadi kita tengok macam mana nanti bagaimana pengalaman tu sebenarnya menjadikan kita terus dengan berniaga ni tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, insya-Allah alhamdulillah hari ini hari Selasa, hari Selasa 27 April, kita dapat meneruskan hari kita. Jadi kita selalu sentiasa bersyukur dan kita panjatkan doa, panjatkan doa banyak-banyak, terutama untuk apa yang kita hajatkan dan juga kepada keselamatan semua orang. Jadi dengan itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih untuk video kali ini. Saya tamatkan di sini. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam jam 2 petang nanti. Assalamualaikum.